Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 在我们读经听到之前，我们先一起低头祷告。 Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. 我们为你所赐给我们的机会，今天可以听你的话而献上感谢。 Berbicaralah kepada kami secara khusus di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 就在今天，当我们纪念主耶稣升天节的时候，你亲自来对我们说话。 Dan Tuhan tuntun kami untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang mempersiapkan diri dan juga menjadi saksi-saksi-Mu di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. 并且主，你也恩待我们，让我们可以成为你的见证人，迎接你第二次的来临。 Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 我们奉靠耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 dan kemudian nanti dilanjutkan dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14 dan akan dibacakan oleh penginjil Mika dua bagian firman Tuhan ini. 我们一起来翻开《使徒行传》第1章第8到11节，然后罗马书第13章11到14节，由中文来这个读这一段经文。《使徒行传》第1章8到11节，当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他借去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这里看你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”第二处经文取自于罗马书13章11到14节，神的话这样说：“在这你们晓得，现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初醒的时候更近了。黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器，行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可正经嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。” Saudaraku, kita terbiasa hidup hanya memikirkan hari ini dan besok. 弟兄姐妹们，我们通常活着都是为今天和明天活着。 Saya kira hanya sedikit orang yang memikirkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. 我猜呢，不多的人为他未来的5年、10年着想。 Mereka yang memikirkan hidupnya 10 tahun ke depan pasti akan mengerjakan hal-hal untuk bisa mencapai 10 tahun ke depan itu. 那么，如果一个人为他未来的10年着想，他一定为他那一天准备自己。 Tetapi hal yang jauh lebih langka lagi adalah jarang sekali orang memikirkan bagaimana kalau tiba akhir zaman. 可是呢，更少的人想到说，如果末日来到如何呢？ Bagaimana kalau Kristus datang kembali untuk kali yang kedua? 那么，如果基督第2次再来，那怎么办呢？ Atau bagaimana kalau saya tiba-tiba mati dipanggil oleh Tuhan? 那么，如果突然上帝借我回天家，怎么办呢？ Ada banyak orang menganggap itu masih jauh dan kedatangan Kristus masih jauh, kematian kita juga masih jauh. 那么有很多的人想说，耶稣再来的那件事情还很远呢，我们过世的那个日子也还很远。 Padahal Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu seperti pencuri yang datang mendadak. 那么事实上，圣经告诉我们，耶稣基督的来临就像盗贼突然而来。 Demikian juga kematian kita bisa terjadi secara mendadak dan bisa kapan saja terjadi. 我们的死亡也是突然间的，随时都会发生的。 Tetapi persoalannya adalah kita tidak mempersiapkan diri untuk semua hal itu. 可是问题是我们没有准备自己面对那一切事情。 Kita enggak hidup seolah-olah hari ini merupakan hari terakhir hidup kita. 我们没有活着像今天是我们的最后一天一样。 Kita enggak hidup seolah-olah bahwa Tuhan itu datang bisa hari ini.
那么我们活着，我们根本没有想到说耶稣基督很可能今天会来。 Tetapi kita hidup seolah-olah hidup kita tidak akan berakhir. 那么我们活生活的这个方式，好像是我们的生活是无止境的。 Saudara, kita harus bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kita. 弟兄姐妹们，我们必须能够看到我们未来将要发生的事情是什 Dan 么， kita mesti mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi nanti itu. 并且呢，我们要为将来所发生的事情好好的准备自己。 Apalagi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. 更何况，如果那件事情是肯定会发生的事情， So, terkadang kita khawatir dengan apa yang tidak pasti terjadi dalam hidup kita. 很多时候我们为那一些未必发生的事情而忧虑， Dan kita mempersiapkan diri untuk hal yang tidak pasti 我们为 itu. 那一些不一定发生的事情而准备自己。 Ada banyak orang yang mempersiapkan dirinya di dalam menghadapi COVID-19 dengan menyediakan makanan dan lain sebagainya. 那么，有的人在面对这样子的一个疫情的时候，他在家里堆积了很多的这个食物， Mereka takut bahwa toko makanan, supermarket atau pasar akan tutup. 他们很怕这个商场、菜市场有一天会关闭。 Tapi ternyata itu enggak terjadi, pasar tetap buka dan juga supermarket tetap buka. 可是原来那件事情并没有发生呢，菜市场仍然这个营业，这个超级市场也仍然营业。 Untuk hal-hal yang tidak pasti saja, kita pandai mempersiapkan diri kita. 那么为了那一些不一定发生的事情，我们都好好的准备自己。 Tetapi mengapa untuk hal yang pasti, yakni kedatangan Kristus yang kedua kali, kita tidak mempersiapkan diri kita? 可是为什么为了那肯定发生的事情，就是主耶稣基督第二次的来临，我们都没有这样子的准备自己呢？ Firman Tuhan mengatakan di dalam bagian yang tadi kita bacakan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-11 mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." 使徒行传第1章11节这边说到，加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接上天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。 Saudaraku, ada kepastian dalam perkataan malaikat ini. 那么在这个天使所说的话里面呢，有一个肯定性。 Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama. 那么被接上升的耶稣呢，他将要以同样的方式回来。 Jadi kepastiannya adalah dia akan kembali. 所以肯定的一件事情就是他一定会再来， Ada jaminan dia akan kembali 他 datang. 保证我们他会再来。 Sebab Tuhan sudah punya jadwal keselamatan. 弟兄姐妹们，上帝他已经有了他自己的这个救恩计划了。 Jadwal keselamatan dari Tuhan Yesus adalah yang pertama kelahiran di Bethlehem. 那么主耶稣的救恩计划，第一就是他降生在伯利恒， Dan ini sudah terjadi. 这个已经发生了。 Kemudian kematiannya di Bukit Golgota ini pun sudah digenapi. 第二，他在各克他山的死亡，这也已经被成就了。 Lalu kemudian kebangkitannya dari antara orang mati juga sudah terjadi. 然后他从死人当中的复活，这也已经发生了。 Lalu kemudian dia naik ke surga, ini pun sudah 然 terjadi. 后他往天上升，这也已经发生了。 Dan jadwal yang terakhir yang belum terjadi adalah kedatangan dia kali yang kedua. 最后的一个计划还没有发生的，就是他第二次的再来。 Perkataan malaikat yang mengatakan dia akan datang kembali hanya tinggal ini saja jadwal Tuhan. 那么这个就是主耶稣基督唯一也是最后的一个计划，就是天使所说的，他将要第二次再来。 Tuhan sudah tidak punya jadwal yang lain lagi. 主耶稣，我们的上帝已经没有别的计划了， Ini merupakan puncak daripada jadwal-jadwal Tuhan. 这个就是他所有的计划的这个终点。 Dan hari ini kita hidup di hari-hari yang terakhir. 那么今天呢，我们活在最后的日子里面。 Kenapa saya mengatakan ini hari yang 那 terakhir? 么为什么我说这就是最后的日子呢？ Oleh karena semua jadwal Allah dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus itu sudah terjadi. 因为呢，上帝的整个救恩计划，从他降生在世界上，他被钉在十字架，他复活，他往天上升，这全部都已经应验了。 Dan itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan kita sudah lebih dekat. 这就是为什么神的话告诉我们，我们得救的这个日子已经更近了。 Kita sudah semakin mendekati harinya Tuhan. 我们已经越来越亲近了上帝的那个日子了。 Harinya Tuhan itu merupakan acara puncak. 那么上帝的日子，那是最重的一个节目， Itu merupakan acara yang terakhir. 那个是一个最后的一个节目。 Dan kita mesti waspada karena kita nggak tahu kapan tanggalnya, kapan waktunya itu akan terjadi. 我们必须警醒、等待、等候、预备，因为我们不知道那个日子、那个
时候是什么时候。 Saudara, inilah yang harus kita 弟兄姐妹 persiapkan. 们，这个就是我们该准备的。 Sebuah kepastian yang harus kita pikirkan, yang kita mesti 我 persiapkan. 们一定要好好的为这件事情来思想，来准备自己，因为这个是一个肯定的事情。 Yakni dia akan datang kembali, Alkitab mengatakan dia akan datang seperti ketika dia naik ke surga. 圣经告诉我们，他怎样往天上升，他也要怎样再来。 Saudaraku, kedatangan Kristus adalah sebuah hal yang sangat besar yang terjadi dalam hidup saudara. 弟兄姐妹们，耶稣基督第二次的来临，在我们的生活当中，这个是一个非常伟大、非常重要的事情。 Karena ketika Kristus datang, maka itulah akhir zaman. 因为当主耶稣来的时候，那个就是末日； Ketika Tuhan Yesus datang, itulah hari kiamat. 因为当主耶稣来的时候，那天就是结束， Dia yang menentukan kapan kiamat dan kapan belum kiamat. 是他决定什么时候末日，什么时候不是末日。 Ketika Kristus datang, kita akan dibawa ke sebuah zaman yang baru. 当主耶稣来的时候，他将要带我们进入一个新的时代。 Ketika Kristus datang, akan ada penghakiman. 当主耶稣来的时候，他将要审判我们。 Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, 如果我们没有好好的准备我们自己， apakah kita berani menyongsong hari yang mulia 那么我 itu? 们勇敢来迎接那荣耀的一天吗？ Kalau saudara tidak mempersiapkan diri untuk hari itu, 那么如果你没有为那个日子准备自己， apakah saudara berani berdiri di hadapan penghakiman Allah pada waktu itu? 你那天勇敢站在神的这个审判宝座面前吗？ Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, apakah kita berani menghadapi akhir zaman pada waktu 如 itu? 果你没有好好的准备自己，你勇敢面对当天的末日吗？ Dan apakah kita siap memasuki langit dan bumi yang baru, sebuah era yang 我 baru? 们已经准备好自己进入一个新天新地新的一个时代了吗？ Saudara, sekarang ini saja kita terkejut dengan satu era yang baru dalam hidup 弟 kita. 兄姐妹们，今天我们进入一个新的一个这个时代，我们都何等的惊讶！ Orang tua yang biasanya asing dengan internet, mau tidak mau mesti belajar internet. 通常一般的老人家对所谓的网络很不熟悉，但是今天他们不得已必须 Kita 学习。 belajar membuka YouTube dan ikut ibadah melalui YouTube. 我们学习这个打开 YouTube， 我们透过 YouTube 来这个参加 Kita 敬拜。 buka Zoom untuk ikut bersama-sama doa pagi atau doa Kamis. Itu hal yang asing, tapi kita mencoba untuk masuk ke sana. 我们打开 Zoom， 并且透过 Zoom 我们参加这个共祷会、参加晨祷会。虽然这个对我们来说是何等的陌生的事情，但是我们想尽办法来适应、来学习。 Saudara, semua itu era baru dan kita kaget ketika memasuki masa itu. 那么这一切都是对我们来说是新的东西，但是当我们进入的时候，我们是何等的惊讶。 Padahal era baru itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan akhir zaman. 事实上，这新的时代跟末日来比较的话，这还算不了什么呢。 Belum seberapa ketika dibandingkan dengan pada waktu kedatangan Kristus kali yang kedua. 那么，这个跟主耶稣基督第二次的来临来比较的话，这是算不得什么呢？ Tapi begitu banyak sekali orang Kristen yang mengabaikan waktu itu. 但是有多少多的基督徒来这个忽略这件事情， Dan menganggap itu masih jauh di sana. 并且认为这件事情是很远很远的， Dan menganggap kalimat-kalimat atau dorongan daripada hamba-hamba Tuhan itu sesuatu yang masih jauh. 很多人觉得神父们所说的这些话，所说的这些警戒是很远的事情。 Ada seorang bernama Soren Kierkegaard. 有一个人叫做契诃国， Dia menceritakan tentang satu pertunjukan yang pada waktu itu sedang berlangsung. 他讲到一场戏，那个时候正在进行的一 Dan 场戏 ada banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan pada waktu itu. 当天有很多人来看那一场戏， Tapi tiba-tiba api menyala di belakang panggung teater. 突然间呢，在这个舞台背后着火了。 Penonton tidak tahu kalau ada api yang menyala di belakang panggung. 那么当时来看的人，他们不知道这个舞台背后着火了。 Tetapi para aktor, aktris mereka tahu ada kebakaran dan ada seorang aktor kemudian keluar ke panggung dan dia berteriak kebakaran, kebakaran. 可是所有的演员都知道背后发生了什么事情。后来有一个演员跑上舞台，他马上警戒所有的这个观众说：“着火了，着火了。” Tapi orang-orang tidak beranjak, mereka hanya mengangguk-angguk dan senyum-senyum dan terus menonton. 可是所有的观众他们根本都不离开那一场戏院，他们只是点点 Saat 头 aktor。ini putus asa, dia kemudian berteriak, dia mengatakan kebakaran, cepat keluar dari ruangan teater ini. 那么演员他开始失望了，他开始绝望了，他想尽办法更努力的在那边呼喊说：“着火了，你们赶快离开这场戏 Dan 院吧！” saking seriusnya aktor itu menyuruh orang keluar dan berteriak kebakaran sampai seluruh penonton berdiri dan tepuk tangan. 因为这个演员演得这么
紧接着怎么这个努力，所以所有的观众当时就站起来鼓掌。 Setelah mereka pikir itu acting. 他们认为这只是一个表演而已， Mereka pikir itu sandiwara. 他们以为这只是一场戏。 Tapi seperti inilah akhir dunia ini, 可是这个 saudara. 世界的结束，这个世界的末了，也就是如此。 Para hamba Tuhan dengan gencar mengatakan persiapkan dirimu. 那么神仆们他们很努力的劝大家说，你要好好的准备自己， Akhir dunia akan tiba, Yesus akan datang. 世界的末日近了，耶稣要来了。 Tapi kita hanya bertepuk tangan. 但是我们只是在那边拍拍手， Kita hanya 我 manggut-manggut 们只是点点头， seperti aktor yang sudah teriak-teriak dan penonton kemudian bangkit berdiri dan bertepuk tangan. 就像当时的这个观众，他们站起来鼓掌来回应那个演员的这个警戒。 Kita menganggap apa yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan tidak akan betul-betul 我们 terjadi. 认为神仆们所讲的话根本不会真正的发生， Atau itu masih jauh di 或者我 sana. 们认为那件事情离我们太远了。 Kalau kita punya pandangan itu, suatu hari saudara akan terkejut. 如果你有这样子的一个看法，你有一天将会惊讶。 Ketika Tuhan datang dengan waktu yang kita tidak sangka-sangka. 当主耶稣来的时候，是在我们根本没有预料的那一天。 Dan celakalah kita kalau kita tidak mempersiapkan diri. 如果我们 untuk 没有好好的准备自己，我们有祸了。 Oleh karena itu kita mesti mempersiapkan diri 为 kita. 这个缘故，我们必须好好的准备我们自己。 Persiapan diri apa yang harus kita lakukan, 我们该 saudara? 怎么样准备自己呢？ Tuhan Yesus mengatakan ini dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang 那么 ke-8. 主耶稣在使徒行传第1章第8节这样子说： Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 当圣灵降临在你们身上，你们就要必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。 Hal inilah yang harus kita lakukan dalam persiapan kita menantikan datangnya Kristus yang kedua kalinya, 这个就是我们等待主耶稣基督第二次来临该做的一件事情， yakni kita menjadi saksi. 就是我们做见证人。 Saudaraku, apa sih itu menjadi saksi? 那么做见证是什么意思呢？ Seorang saksi bukan hanya bersaksi melalui perkataannya. 那么见证人他不只是透过他的话语来做见证， Saudara harus bersaksi melalui perkataan, harus memberitakan Injil. 你们要透过你们的话语传福音。 Tapi yang ingin saya tekankan pada hari ini adalah saksi melalui perbuatan 但是今天我要强调的就是透过你们的行为来 yang 这个做 menyatakan 见证， kehidupan rohani kita yang diubahkan oleh Kristus. 来显明、来证明主耶稣基督他已经改变了我们的生活。 Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma 13 ayat yang ke-11. 这个就是使徒保罗在罗马书13章11节所说的事情。 Dia berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. 11节告诉我们，你们晓得，现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初醒的时候更近了。 Jadi sudah saatnya kita bangun dari tidur. 这就是我们趁早该睡醒。 Waktu tidur 的时候。 itu sudah berlalu, sekarang sudah saatnya kita bangun. 那么睡觉的这个时间已经过了，我们现在应该醒过来。 Kita bangun dari tidur kita dan kita bersaksi dengan perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini. 那么我们透过我们的这个行为来做出见证。 Oleh karena kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat dan dunia menunggu kesaksian kita. 因为主耶稣基督第二次的来临已经越来越近了，并且世界上等待我们的这个见证。 Saudara, ini adalah kairos, ini merupakan kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. 那么这个就是我们该等待耶稣基督来临的那个时候了。 Ini adalah kesempatannya kita untuk menyongsong, mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. 这个就是我们以所有的机会来等待、来迎接主耶稣基督第二次的来临。 Firman Tuhan berkata, sudah waktunya kamu bangun dari tidur. 神的话告诉我们，你们睡醒的时候已经到了， Jangan lagi bermalas-malasan, jangan tidur aja. 千万不要继续在那边贪婪，不要继续睡觉。 So, di dalam Alkitab gambaran tidur merupakan gambaran negatif. 弟兄姐妹们，在圣经里面睡觉，这是一个非常负面的画面， Gambaran kelemahan, gambaran ketidakaktifan, gambaran ketidakefektifan seseorang. 是一个软弱，是一个被动，是一个不好的一个画面。
Ketika dikatakan bangun dari tidur, kita mesti aktif, kita mesti efektif dalam kesaksian kita. 那么圣经告诉我们，我们该睡醒，意思就是说，我们必须积极，我们必须做出我们的见证。 Paulus tidak mau ada orang Kristen yang bermalas-malasan, yang tidak efektif untuk Tuhan. 保罗他不想要看到有基督徒在那边贪婪，不做见证，不为主做工。 Sudah waktunya kita bangun dari tidur kita. 弟兄姐妹们，这个就是我们睡醒的时候了。 So, kenapa kita mesti bangun dari tidur 为什 kita? 么我们必须从我们的这个睡觉醒过来 Kenapa 呢？ kita mesti segera menyatakan kesaksian hidup 为 kita 什么 yang 我们 baik? 必须好好的立刻来彰显出来我们的这个见 Oleh 证呢？ karena hari sudah jauh malam. 因为时候深夜了。 Firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. 12节告诉我们，黑夜已深，白昼将近。 Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。 Jadi hari ini kita sudah berada dalam situasi malam seperti yang dikatakan firman Tuhan. 所以现在这个时候，这个时刻，我们已经处在一个黑夜已深的一个情况，就像神的话所 Sudah 说。 malam itu menggambarkan zaman kegelapan. 弟兄姐妹们，黑夜这形容一个黑暗的时代。 Ketika Paulus mengatakan hari sudah jauh malam, itu sudah tengah malam. 当保罗说黑夜已深，意思就是说已经三更半夜了。 Artinya zaman kegelapan itu sudah ada di tengah malam. 意思就是说，这个黑暗的时代，它已经进入到一个黑暗，已经进入到半夜了。 Sebentar lagi siang, artinya zaman kegelapan sudah hampir berakhir. 那么白昼将近，意思就是说，这个黑暗的时代很快就要过 Dan 去 itu 了。 artinya Kristus akan datang sudah hampir tiba. 意思就是说，耶稣基督快要来了，已经近了， Sudah di ambang pintu. 已经在门前了。 Ayat 12a mengatakan telah hampir siang. 12节上半节告诉我们，白昼将近了， Sudah semakin dekat. 已经越来越近了。 Dan karena sudah semakin dekat ini, maka dikatakan kenakanlah perlengkapan senjata Allah. 那么因为已经越来越近了，时候越来越近了，所以下一句话告诉我们，我们该带上光明的兵 Sudah mari 器。 kita bangun dari tidur 弟兄姐妹 rohani 们，我 kita. 们从我们的属灵的这个睡眠该醒过来了。 Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan tingkah laku sikap kita. 我们要成为那在行事为人上、在行为上有所改变的人。 Tetapi kita bukan hanya bangun dari tidur kita juga mesti memakai senjata terang. 我们不单要从我们的睡眠醒过来，我们并且要带上光明的兵器。 Ayat 12 mengatakan sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 那么12节下半节告诉我们，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器了。 Jadi kita bukan hanya bangun, tapi kita mesti ganti baju. 所以我们不单该醒过来，我们更要换个衣服。 Ada mungkin banyak bapak ibu di rumah yang ketika hendak tidur malam hari mengenakan piyama atau baju tidur. 那么可能有一些弟兄姐妹们，你们要睡觉的时候，通常会穿一些的这个睡 Dan 衣。 ketika sudah pagi hari kita ganti piyama dengan pakaian siang hari. 你们早上起来，你们会把睡衣脱掉，换上新的这个衣服。 Demikian juga kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. 那么我 Saudara. 们作为神的儿女活着，也应该如此。 Kita harus bangun dari tidur panjang kita Momen di itu dalam yang- kegelapan dosa. 从我们在最终漫长的睡眠当中醒悟过来。 Dan kita bangun, kita memakai pakaian siang. 我们醒过来之后，我们要穿上白昼的这 Hidup 个。 saudara sebagai anak Tuhan itu bukan tidur. 你们作为神儿女的生活，这不是睡觉的一个生活。 Hidup saudara sebagai anak Tuhan adalah pertempuran. 那么你们作为神儿女的生活是一个 Kita 征战。 menantikan kedatangan Kristus dengan berperilaku yang baik, berperilaku terang. 那么我们等待耶稣基督的来临，我们要带上，要实行一个这个光明的一个行为。 Ayat 14 mengatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. 14节告诉我们，总要披戴主耶稣基督，作为我们光明的兵器。 Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang terlalu asik dengan dirinya sendiri. 那么很多神的儿女，他们只是专注在自己身上， Kita asik memuaskan hawa nafsu 我 kita. 们只是满足我们的私欲， Kita hidup untuk hari ini dan bukan untuk kekekalan 我们 kelak. 只是为今天而活，而不是为了永恒而 Hidup 活。 yang seperti itu bukan satu kehidupan yang menjadi saksi.
那么这样子的一个生活，不是一个见证人的一个生活， bukan kehidupan yang cocok untuk menyambut kedatangan Kristus. 不是一个适合迎接耶稣基督第二次来临的一个生活。 Kita nggak siap menyambut Tuhan Yesus dengan kehidupan seperti itu. 我们以这样子的一个生活，根本准备不了。 Kita mestinya hidup dengan perspektif masa depan. 我们一定要带着一个迎接未来的一个观念来过生活。 Bahwa Yesus akan datang dan saya mesti mempersiapkan 耶 diri. 稣基督他一定会来的，我一定要好好的准备自己。 Dan inilah yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan pakai perlengkapan siang. 这个就是保罗所说的话，他说我们要戴上光明的兵器， Pakai baju siang. 你们要穿上白昼的衣服。 Kita memang masih ada di tengah malam, tapi kita sudah harus memakai pakaian siang. 本来我们还处在深夜当中，但是我们一定要已经穿好白昼的衣服了， Jangan pakaian tidur. 不要一直穿上你们的这个睡衣。 Sekarang kita memang masih menunggu Tuhan Yesus 我 datang. 们今天本来还等待着主耶稣基督的第二次的这个再来， Kita masih menunggu sang mempelai pria 我 datang. 们还等着带着那个新郎来临。 Tapi kita sudah harus memakai pakaian mempelai wanita. 但是我们一定要已经穿好了，准备好，并且穿上那个新娘的衣服 Kita sudah 了。 harus hidup dalam terang pada hari 我 ini. 们今天一定要活在一个光明当中了， Karena Tuhan pasti akan datang menjemput kita. 因为主耶稣他一定会来迎接我们。 Dan betapa indahnya ketika Tuhan datang, kita sedang berpakaian dengan pakaian 当 terang 主 dan 耶 bukan 稣来临 kegelapan. 的时候，他看到我们穿上这个白昼的衣服，穿上光明的衣服，这是何等的美好，而不是穿上那黑夜的衣服。 Kita mesti hidup dengan memandang jauh ke depan. 我们一定要有一个往前， Memandang kepada这个眼光。 masa depan, kepada Kristus yang akan datang kembali. 我们一定要仰望那将来的这个主耶稣基 So 督。 dalam hidup ini kita mesti punya dua sudut pandang dalam kekristenan. 那么在我们的生活当中，在基督徒的生活里面，我们一定要拥有两个眼 Yang 光。 pertama adalah kita melihat hari ini, saat ini di dalam terang masa lalu. 第一，我们要从过去的这个角度来看我们今天的这个生 Kita 活。 melihat hidup kita sekarang di dalam terang kematian Kristus dan kebangkitan 意 Kristus. 思就是说，我们从主耶稣基督死和复活的眼光来观看我们今天的生活。 Kita bisa selamat pada hari ini, kita bisa percaya kepada Kristus, diampuni dosa kita. Karena apa? Karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit bagi kita. 那么主耶稣基督他已经为我们死和复活，所以我们才有我们的今天。 Kekudusan hidup saudara berdasarkan kepada apa yang sudah terjadi di masa lalu, yaitu kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. 主耶稣基督在过去的日子的死和复活，成为我们今天过这一个圣洁的生活的一个基础。 Tapi yang kedua, kita hidup pada hari ini dengan melihat dalam terang masa depan. 但是第二呢，我们要从将来或者这个未来的眼光来观看我们今天的生活。 Kita sudah diubahkan oleh Kristus dan sekarang kita masih menunggu akan keselamatan yang sepenuhnya nanti kita nikmati. 主耶稣基督他已经拯救，他已经改变我们，并且我们现在在等待那将来他完全拯救我们的整个日子。 Tapi hari ini kita dipanggil untuk memakai pakaian terang dengan memandang bahwa Yesus akan datang nanti. 但是今天呢，上帝呼召我们，让我们穿上这个白昼光明的衣服来迎接主耶稣基督的这个来临。 Bahwa kelak saya akan masuk ke dalam terang itu bersama-sama dengan Tuhan. 将来我要与主耶稣一起来进入那个光明当 Ada 中。 sebuah masa depan yang Tuhan sediakan di sana. 那么主耶稣他已经为我准备了这个未来的日子。 Hingga hari ini saya mesti memakai pakaian terang dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang indah. 所以今天我要穿上这个光明的衣服，并且做出一个好见证人。 Saya mesti menanggalkan akan yang lama dan memakai yang baru. 我一定要脱去旧的，我一定要穿上新的。 Saya mesti hidup dengan sopan dan tidak dalam hawa nafsu. 我一定要过一个正经的这个生活，不是活在一个私欲里面。 Saya mesti menyingkirkan perselisihan dan iri hati. 我一定要把这个嫉妒、正经夺去。 Kalau kita isi hidup kita pada hari ini dengan baik. 那如果我们好好的过这生活， Kalau kita hidup dengan dalam terang pada hari ini, saudara, 那如果我们今天活在光明当中， maka itu akan mempengaruhi keadaan kita kelak. 那就会影响到我们将来的这个情况。 Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. 那我们不知道主耶稣基督他什么时候再 Tapi 来， kita tahu apa yang harus kita lakukan pada hari 但是我 ini. 们知道我们今天该做的是什么事情。
hidup di dalam terang, 就是活在光明当中， menjadi saksi 我 Tuhan. 们成为主耶稣基督的这个见证人。 Itu yang kita tahu dan kita mesti jalani apa yang kita 这 tahu. 个就是我们所知道的，并且我们所要实行的就是这个。 So, saya ingin memberikan sebuah contoh matematika. 弟兄姐妹们，我要提出一个这个数学的比喻。 Kita mungkin sudah berusia lanjut, tapi saya yakin kita masih sedikit ingatlah matematika yang sederhana seperti ini. 那可能我们年纪也已经大了，但是我觉得这个简单的数学方式，我们可能还记得。 Ada X kemudian tanda kurung 3 tambah 8 tambah 2 kurang 7. 有一个 x， 然后括弧里面3加8加2减7。 Saudara tidak usah menghitung berapa hasilnya. 你们不需要算那个结果是多少， Tapi saya ingin mengatakan bahwa waktu dan hidup kita itu adalah angka-angka dalam kurung. 但是我要说的就是我们的生活、我们的日子、我们的时间，就是在括弧里面的那一些数字。 Jadi angka 3, 8, 2, 7 itu adalah diri kita di dalam. 所以3827就是我们在那个括弧里面。 Di luar tanda kurung itu X angka yang kita tidak ketahui. 那么在括弧以外的 x 号就是我们所不知道的那个数字。 Di mana itu X itu akan menentukan apa yang terjadi dalam tanda kurung nanti. 那么那个 x 它会这个决定在括弧里面数字的这个 Akan 这个所 menghasilkan 发生 satu 的。 jumlah nanti yang berbeda tentunya. 那么它将要会产生出一个不一样的这个数字。 So hidup kita ada dalam tanda kurung itu. 那么我们的生活就在数字里，在这个括弧里面的 Kita 数字。 mau isi dengan angka berapa tanda kurung itu? 那么在括弧里面的这个数字，我们要写多少？ Saudara bisa isi dengan angka 0, angka 1, angka 2. 你要放什么数字？要放0、1或者2。 Dan hasilnya juga akan rendah pada waktu kedatangan Kristus yang kali kedua. 那么主耶稣基督第二次再来的那个结果也是很低。 Tapi kita bisa isi dengan angka 9, angka 8, angka 7. 但是我们能够把9、8、7放进去。 Dan hasilnya akan tinggi pada waktu Kristus datang kembali. 那主耶稣基督将来的时候呢，那个结果就高了。 Apa yang kita isi pada hari ini itu akan menentukan kondisi kita kelak. 那么我们今天的生活会决定我们将来的这个 Apakah 情 kelak 况。 pekerjaan kita akan seperti emas atau seperti tembaga ataukah seperti kayu? 那么我们将来的这个工作的这个情况被显露出来，像金子呢，或者像木头， Jadi 或者 saudaraku 像银子。 menantikan kedatangan Kristus bukan sesuatu yang berjalan tanpa melakukan sesuatu untuk Tuhan. 所以弟兄姐妹们，在我们等待耶稣基督第二次来临的时候，这不表示说我们做事旁观，都不做事情。 Cara kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan bukan dengan menghitung-hitung kapan dia datang. 那么我们迎接主耶稣基督第二次来临的那个日子的方法，不是坐着来数算、来预测那天是什么时候， Kita isi hidup kita dengan hal-hal yang mulia di dalamnya. 但是我们要以一个荣耀的生活方式来迎接。 Inilah namanya hidup dengan terang masa depan. 那么这个就是以未来的这个眼光来看今天 Kita 的生 ingin 活。 kelak masa depan itu hasilnya emas. 我们的期待就是我们在将来的这个结果是黄金， Maka hari ini kita isi dengan angka 9. 所以今天要过一个9的这个生活， Kita isi dengan kualitas yang baik. 我们要以一个好的这个品质来 Supaya 过我们的日 akhir 子， zaman nanti, masa depan nanti, itu hasilnya emas dan bukan kayu. 好让在末后的日子那个结果被显露出来是黄金，而不是木头。 Kristus telah naik ke sorga. 那么主耶稣基督他已经升天了， Dan malaikat berkata, dia pasti akan datang kembali. 天使告诉我们他一定要再来。 Pertanyaannya adalah kita isi apa dengan waktu menantikan kedatangan Tuhan itu. 那么问题是我们怎么样来过我们今天的生活呢？ Apakah kita isi dengan hal-hal yang bernilai, yang mulia, ataukah yang hina, yang tidak bernilai? 我们以一个荣耀的生活的方式来过我们今天的生活，或者我们以那一些无用、黑暗、愚昧的这个方式来过我们的生活呢？ Mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan pada hari 我 ini. 们今天要做好上帝的见证人， Dengan hidup di dalam terang dan mengisi hidup kita dengan terang daripada Kristus 活 sendiri. 在光明里面，并且行出光明的行为。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan Bapa di surga, 我们在天上的父， kami berterima kasih karena kami boleh memiliki sebuah kehidupan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. 我们感谢你，因为你已经拯救了我们的生命。 Dan kami saat ini sedang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. 我们今天正在等待你第二次的来临。
Bantulah kami ya Tuhan untuk boleh hidup di dalam terang, 主，你帮助我们活在光明当中， untuk boleh menjadi saksi-saksimu di tengah-tengah dunia ini, 在这个日子当中，我们要成为你的见证人， untuk boleh memandang ke depan di dalam hidup kami. 来等待我们的未来。 Kami ingin kelak bahwa hidup kami kelak adalah menghasilkan pekerjaan yang seperti emas dan bukan kayu. 我们真的希望在未来的日子，我们今天生活的结果，我们今天生活行为的一切结果，可以显得像黄金 Oleh 一样。 karena itu bantulah kami untuk mengisi hidup kami dengan hal-hal yang mulia. 所以主，你求你帮助我们来做一些荣耀的事情、荣耀的行为， Dan bukan dengan hal yang hina, yang gelap. 而不是行那一些愚昧、黑暗、 Dan 肮脏 tuntun 的行 setiap 为。 kami ya Tuhan, 主，你恩待我们， supaya hari ini juga kami sudah berpakaian terang, 让今天我们就马上穿上这个白昼光明的衣服， berpakaian siang, 我们穿上白昼的衣服， siap-siap menyambut kedatangan 我们 Tuhan. 准备好自己迎接你的再来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。